Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razmi bin Hamzah, nombor matrik 268815, mengetuai kumpulan kami yang terdiri daripada Nik Muhammad Reza bin Nik Daud 268816, Haida Haikawan bin Abdullah 26744 dan Muhammad Fahmi bin Omar 268861. Saya ingin membincangkan tentang tugasan kumpulan kami yang bertajuk Malaysia vs China. Latar belakang: Malaysia, negara yang berperlembagaan, terdiri daripada 11 buah negeri Melayu, 2 negeri Borneo dan 3 wilayah persekutuan, berkeluasan 330,803 km persegi, berkongsi sepadan darat antara Thailand, Indonesia dan Brunei, sempadan laut antara Singapura dan Filipina. Negara China pula dikenali dengan nama Republik Raya China. Penduduk melebihi 1,300 juta orang. 1/5 manusia di bumi. Mengamalkan dasar komunisme, tidak melakukan hubungan dua hala dengan negara lain. Sosioekonomi: negara Malaysia melaksanakan pelbagai ekonomi dan sosial di luar bandar, menggalakkan pembangunan ekonomi untuk mengurangkan kadar kemiskinan, penyertaan wanita dalam keusahawanan. Manakala negara China pula memajukan pembangunan domestik dan meminimumkan faktor luaran, mengurangkan jumlah penduduk miskin luar bandar nisbah 0.6% dan meningkatkan pendapatan per kapita dengan nilai 4,200. Mencegah dan mengawal pencemaran dengan mengurangkan bahan pencemar utama, menarik pelabur luar dengan mengurangkan yuran dan cukai serta menubuhkan zon perdagangan bebas baharu. Sekian itu daripada saya. Saya ingin menyerahkan kepada rakan saya Nik Muhammad Reza untuk meneruskan perbincangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Reza bin Nik Daud, bernomor matrik 268816. Saya akan menerangkan perbezaan negara Malaysia dan China mengenai sistem dan struktur pentadbiran. Untuk negara Malaysia adalah sebuah negara demokrasi yang berparlimen, sebuah negara yang mempunyai sistem raja tetapi diperintah oleh orang yang mempunyai hak untuk membentuk kerajaan. Oleh itu, di Malaysia akan membuat pilihan raya umum setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil untuk membentuk kabinet, iaitu perhimpunan menteri yang mentadbir negara kuasa, dan kedudukan raja-raja tidak terhakis. Dengan kewujudan Yang di-Pertua Agong dan Majlis Raja-Raja, peringkat pentadbiran peringkat persekutuan dengan kerajaan pusat di bawah kabinet, peringkat negeri dengan Dewan Undangan Negeri. Kedua-dua peringkat tersebut mempunyai bidang kuasa masing-masing. Negeri mempunyai struktur sendiri dari daerah ke kampung. Setiap peringkat mempunyai susunan pentadbiran. Jabatan negeri dan kerajaan tempatan dengan peranan yang pasti 3 parti penting memerintah dari peringkat persekutuan hingga ke peringkat negeri, iaitu badan memerintah atau eksekutif, perundangan dan kehakiman. Semua ini merupakan satu sistem yang melaksanakan tugas mengikut autonomi masing-masing berdasarkan perlembagaan permantuhan
kepada perlembagaan dan menghormati kedudukan dan kuasa satu sama lain. Kekuatan kerajaan juga bergantung kepada kecekapan dan sokongan rakyat. Sistem memerintah tradisional masih diamalkan di Malaysia, iaitu sistem monarki, tetapi sistem raja berperlembagaan diperkukuhkan dengan wujudnya yang di-Pertua Agong dan Majlis Raja-Raja. Kerajaan persekutuan diberi kuasa untuk mentadbir Persekutuan Malaysia yang dibentuk pada 16 hari bulan 9 tahun 1963 seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dasar-dasar kebangsaan seperti parti pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan atau agensi kerajaan negeri melalui pegawai kerajaan persekutuan dan negeri. Kerajaan yang cekap dipastikan dengan akta dan enactment yang diluluskan oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kerajaan yang cekap dan berkesan dipastikan dengan penglibatan rakyat dan kesediaan mereka menerima kerajaan, pengasingan kuasa untuk mencegah penindasan dan campur tangan pengagihan dan perkongsian kuasa. Semua ini adalah untuk kestabilan dan keselamatan untuk kerajaan negeri yang diberi kuasa untuk memerintah dan mentadbir, mengurus negeri dengan kuasa yang dilaburkan ke atas mereka oleh Perlembagaan Persekutuan Kerajaan. Sebuah negara ialah sebuah organisasi dengan bahagian tertentu yang terdiri daripada orang yang dipilih atau dilantik. Pemilihan atau pelantikan berdasarkan prosedur dan perundangan. Prosedur sedemikian perlu untuk menjalankan fungsi bagi sebuah kerajaan yang berkesan dan cekap. Terma yang perlu diingati struktur sistem pengasingan kuasa atau pengkhususan kuasa, badan perundangan, eksekutif dan badan kehakiman. Manakala untuk sistem dan struktur pentadbiran bagi negara China adalah satu negara yang mengamalkan sistem komunis, di mana negaranya tiada pilihan raya yang seperti yang dibuat di negara Malaysia. Di negara China, pejabat eksekutif atau kerajaan tempatan di China hanya terdapat pilihan raya bagi kerajaan tempatan sahaja. Yang seterusnya, sistem dan struktur pentadbiran bagi negara China ialah hierarki parti. Negara bersepadu ialah salah satu ciri penting dalam sistem pentadbiran China, di mana Parti Komunis China membentuk hierarki bersama pentadbiran negeri dan jawatan kuasa parti menduduki kedudukan utama dalam badan kerajaan. Yang ketiga, sejak reformasi dan pembukaan pada tahun 1978, desentralisasi telah ditunjukkan dalam bidang ekonomi dan pentadbiran awam di China, walaupun ia kekal authoritarian politik. Terdapat 5 peringkat kerajaan di negeri China. Sistem tadbir urus berbilang lapisan: pusat, wilayah, perbandaran, daerah dan perbandaran. Struktur tadbir urus asas
di pelbagai hierarki telah ditubuhkan oleh Perlembagaan Keempat Republik China. Pada tahun 1982, rangka kerja tadbir urus yang serupa dengan pembagian kuasa ditetapkan pada peringkat lokaliti yang berbeza. Itu sahaja perbezaan tentang sistem dan struktur pentadbiran bagi negara Malaysia dan China. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Riza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haidar Haikal Wong bin Abdullah, nombor matrik 268744, akan meneruskan pembentangan dengan maklumat terkini. Bagi negara Malaysia, membangunkan pembangunan lestari untuk mengurus aset, iaitu sumber asli, sumber manusia, kewangan dan fizikal untuk meningkatkan kekayaan dan kehidupan pada jangka masa panjang. Bagi matlamat pembangunan lestari ialah menolak semua polisi dan amalan semasa untuk memupuskan asas produktif. Pembangunan sekarang di Malaysia dilaksanakan demi kepentingan awam. Manakala bagi negara China, perkembangan ekonomi yang bercorak pasaran dengan syarikat yang bukan milik negara telah memiliki saham yang dominan dapat membuat keuntungan tanpa kawalan kerajaan. Rasa ekonomi yang dilaksanakan ialah satu proses sebuah ekonomi sosial. Seterusnya ialah isu signifikan memberi kesan kepada negara. Bagi negara Malaysia menghadapi kesan negatif terhadap isu perdagangan manusia menjadi satu isu global secara tidak langsung boleh memberi impak kepada sosial ekonomi. Maka negara mewujudkan satu agensi iaitu Majlis Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran bagi mengatasi masalah tersebut. Manakala bagi negara China mewujudkan zon atau kawasan perdagangan bebas cukai yang menyediakan pengecualian cukai yang istimewa untuk mengimbangi perdagangan luar negeri sekaligus memberikan kesan positif terhadap ekonomi China. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Fahmi untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Aika. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fahmi bin Omar, nombor matrik 268861. Seterusnya saya menyambungkan daripada Cik Aika, perniagaan antarabangsa melalui perundingan. Perundingan perniagaan antarabangsa adalah rundingan silam budaya dengan latar belakang budaya yang berbeza. China dan Malaysia juga mempunyai pelbagai etnik dan latar belakang budaya persekitaran sosial yang berubah adat bersam dan sistem politik yang membawa kepada nilai tunggal tingkah laku, komunikasi, mod dan cara berfikir yang berbeza. Selain itu juga kunci kejayaan rundingan adalah dengan memahami budaya bersama dan menyedari kesan budaya perbezaan untuk rundingan serta fungsi perniagaan. Agama juga mempengaruhi perundingan perniagaan, iaitu dari segi pembangunan industri. China itulah Internet of Things dan Malaysia revolusi perindustrian keempat. Okey, dari segi kesimpulan pula, China dan Malaysia telah menjalinkan hubungan dua hala sejak 4 dekad yang lalu. Manfaat One Belt One Road, China telah menyediakan banyak peluang untuk membuka pasaran baru dan prospek pelaburan antara kedua-dua. Perundingan memainkan peranan penting apabila wujud kerjasama antara China dan Malaysia. Amalan budaya kalangan perunding perniagaan amat penting. Sekian, terima kasih.